Sejarah Mekah bermula dengan kedatangan Nabi Ibrahim AS di lembah Mekah, di mana isterinya Hajar dan Nabi Ismail AS. Kemudian Nabi Ibrahim tinggalkan ahli keluarganya atas perintah Allah SWT. Berlaku peristiwa air mata Zamzam terpancuk atas kaki Nabi Ismail AS. Kemudian orang ramai datang dan melakukan penempatan di sana. Kemudian Nabi Ibrahim kembali semula untuk bina Kaabah bersama anaknya Nabi Ismail AS. Kemudian pada tahun 470 Masihi, Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Pada tahun 610 Masihi, Nabi Muhammad SAW mula dakwah di Mekah selama 13 tahun. Pada tahun 630 Masihi, bersama 8 Hijrah, berlaku Fathul Mekah. Lepas ditakluk, Mekah menjadi kota Islam sepenuhnya. Tahukah anda bahawa kota Madinah yang juga dikenali dengan panggilan Madinatul Munawwarah adalah kota kedua tersuci bagi umat Islam selepas kota Mekah. Kedua-dua kota suci tersebut terletak sejauh lebih kurang 435 km dari satu dengan yang lain. Pada zaman pra-Islam, Madinah yang juga dikenali dengan nama Yathrib telah dihuni oleh beberapa golongan, antaranya orang Arab dari suku Amalik dan juga orang-orang Yahudi yang telah melarikan diri dari Baitul Maqdis. Pada tahun 622 Masihi, Rasulullah SAW telah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu baginda hidup di sana sehinggalah kewafatan baginda pada tahun ke-10 Hijrah. Umat Islam kemudiannya telah dipimpin oleh 4 orang khalifah, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Konflik di Haramain telah bermula pada zaman Khalifah Ali. Hal ini berlaku disebabkan pembunuhan Sayyidina Uthman. Penuntutan qisas kepada pembunuh telah dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan Sayyidatina Aisyah. Maka terjadilah dua perang di antara umat Islam, iaitu Perang Jamal dan Perang Siffin. Perang Jamal telah disertai oleh Sayyidatina Aisyah pada tahun 36 Hijrah bersamaan 655 Masihi. Dua sahabat Rasulullah terkorban, iaitu Zubair bin Al-Awwam dan Talhah bin Ubaidillah. Perang Siffin pula berlaku di antara Khalifah Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 37 Hijriah bersamaan 657 Masihi. Majlis tahkim telah digunakan kerana perbincangan antara Khalifah Ali dan Muawiyah tidak menemui kata putus. Setelah peristiwa ini, muncullah puak Khawarij. Baiklah, seterusnya adalah bab yang keempat, pemberontakan Abdullah bin Zubair di Haramain. Dalam bab ini diterangkan bahawa pemberontakan Abdullah bin Zubair di era pemerintahan Yazid bin Muawiyah, putera mahkota Bani Umayyah. Nama sebenar beliau ialah Yazid bin Muawiyah. Dilahirkan pada tahun 26 Hijrah bersamaan 648 Masihi. Dibesarkan di perkampungan suku Kalbi bersama ibunya, iaitu Maisur binti Bahdal. Dilantik sebagai putera mahkota oleh ayahnya dan pelantikan tersebut ditentang oleh Abdullah bin Zubair dan Husain bin Ali. Seterusnya ialah Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Dianggap sebagai calon yang tidak layak untuk memimpin umat Islam, meminta para sahabat berbai'ah kepadanya. Abdullah bin Zubair dan Husain bin Ali masih menentang perlantikannya sebagai khalifah. Abdullah bin Zubair dan Husain bin Ali berpindah ke Mekah. Tragedi di Karbala. Sayyidina Husain mendapat surat daripada penduduk Kufah untuk dibai'ah sebagai khalifah. Kemudian Sayyidina Husain bergerak menuju ke Kufah. Dikepung oleh pasukan Bani Umayyah di Karbala. Sayyidina Husain bin Ali dibunuh pada 10 Muharram tahun 61 Hijrah bersamaan 680 Masihi. Pemberontakan awal Abdullah bin Zubair. Madinah dikepung oleh pasukan Bani Umayyah. Madinah jatuh ke tangan pasukan Bani Umayyah. Bergerak ke Mekah untuk membanteras Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair berjaya menyekat kemarahan pasukan Bani Umayyah. Seterusnya Yazid bin Muawiyah meninggal dunia. Abdullah bin Zubair atau nama penuh beliau Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam merupakan anak kepada Zubair bin Al-Awwam dan Asma bin Abu Bakar. Sewaktu kecilnya, beliau tinggal bersama Rasulullah SAW dan Sayyidatina Khadijah. Justru itu, banyak sifat-sifat mulia telah diterapkan di dalam diri beliau. Antaranya ialah beliau merupakan sosok individu yang kuat beribadah, seorang yang tangkas menunggang kuda dan seorang yang sangat lantang dalam berkata-kata. Melalui didikan dan bimbingan tersebut, maka tidak hairanlah beliau berjaya menjadi khalifah yang disenangi di hati umat Islam. Pada tahun 73 Hijrah bersamaan 692 Masihi, Abdullah bin Zubair telah wafat ketika memimpin tenteranya dalam peperangan menentang tentera Bani Umayyah yang dipimpin oleh Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Pelantikan Abdullah bin Zubair menjadi pencetus konflik di Haramain. Biodata Muawiyah bin Yazid, anak kepada Yazid bin Muawiyah, lahir pada tahun 44 Hijrah. Pengganti
mengganti jawatan ayahnya. Kemudian seorang yang mementingkan ukhrawi berbanding duniawi. Pemerintahan Muawiyah II menjadi khalifah semasa umur 20 tahun, meneruskan dasar yang dilakukan ayahnya dan datuknya dalam tempo yang singkat, lalu mengundurkan dirinya tanpa menamakan calon. Setelah pengundurannya tidak pernah menunjukkan dirinya lagi dan menyebabkan berlaku kekosongan jawatan serta punca berlaku konflik, yaitu perpecahan umat Islam. Perpecahan umat Islam selepas kewafatan Muawiyah II. Penduduk Syam membaiat Abdullah bin Zubair. Perbezaan pendapat antara penduduk setiap daerah. Tuntutan dari Bani Umayyah dan kemarahan golongan Khawarij. Marwan bin Hakam telah dibaiat oleh Bani Umayyah. Nama beliau ialah Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam bin Aish bin Umayyah bin Syam bin Abdul Manaf. Setelah dilantik menjadi khalifah, beliau memimpin selama 21 tahun dan dianggap sebagai seorang khalifah yang perkasa, berwibawa dan mampu untuk memulihkan dan menyatukan semula kaum muslimin. Walau bagaimanapun, ketika beliau memegang jawatan tersebut, terjadinya perpecahan dan pemberontakan dalam kalangan pemimpin di bawah pimpinan umat Islam pada ketika itu. Antara yang memberontak ialah Amr bin Said, Abdullah bin Zubair di Hijaz, Puak Khawarij di Yaman dan Puak Syiah bersama Al-Muhtaq di Iraq. Walau bagaimanapun, beliau mampu untuk mengatasi pemberontakan tersebut dan berjaya mengembalikan semula kesatuan umat Islam pada ketika itu dan duduk di bawah satu naungan. Seterusnya, peranan Al-Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Nama sebenar beliau ialah Al-Hajjaj bin Yusuf bin Abu Ukail bin Mas'ud As-Saqafi. Beliau lahir pada tahun 40 Hijrah bersamaan dengan 660 Masihi di Taif dan beliau meninggal dunia pada tahun 95 Hijrah bersamaan dengan 714 Masihi di Bandar Wasit. Seterusnya ialah peranan Al-Hajjaj dalam membasmi pemberontakan. Khalifah Abdul Malik telah melantik Al-Hajjaj menjadi gubernur di Iraq pada tahun 694 Masihi. Al-Hajjaj telah memerintah Iraq selama 20 tahun. Al-Hajjaj dilihat sebagai seorang yang kejam ketika mana beliau memerangi Abdul Rahman Al-Ash yang memberontak terhadapnya. Dan Al-Hajjaj juga akhirnya telah berjaya menumpaskan pemberontakan Khawarij yang berlaku. Disebabkan kejayaan besarnya, Al-Hajjaj telah dilantik sebagai gubernur di beberapa wilayah lain seperti di Parsi. Seterusnya ialah Al-Hajjaj menumpaskan penintangan Ibn Zubair. Penintangan Ibn Zubair berjaya ditumpaskan oleh Al-Hajjaj dengan pasukan tenteranya. Ketika mana tentera Al-Hajjaj berjaya mengepung Ibn Zubair dan dikalahkan dengan serta-merta. Akhirnya, pasukan Al-Hajjaj memperoleh kemenangan dan Taif telah berjaya dikuasai. Baki pasukan Ibn Zubair yang telah dikalahkan kemudian berundur ke kota Mekah.